Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan bagi liberalisme adalah fahaman liberalisme pasca moden dan pluralisme agama seperti yang dianjurkan oleh puak progresif Muslim adalah sekelompok pemikiran yang berbahaya kepada kekuatan pegangan akidah belia Muslim. Hal ini disebabkan kedua-dua ideologi ini mengandungi unsur-unsur seperti kesamarataan yang umumnya menarik bagi pemikiran golongan muda. Secara khususnya, ini merujuk kepada sifat pemuda yang biasanya dipenuhi dengan semangat mencari, justru terdedah kepada pelbagai idealisme perjuangan. Sehubungan itu, belia Muslim mempunyai tanggungjawab mengkaji secara mendalam yang harus ditunaikan demi memastikan kesinambungan itikad akidah Islam yang jelas pada masa hadapan. Objektif kajian bagi liberalisme adalah: yang pertama, mengkaji tentang definisi liberalisme dan Islam liberal. Yang kedua, membincangkan tentang isu hukum Islam liberal berkaitan dari segi akidah dan kepercayaan. Dan yang ketiga ialah kepentingan mengetahui akidah yang sebenar kepada golongan sasar, iaitu agama, masyarakat dan negara. Maksud perkataan liberal. Perkataan liberal berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud sesuatu yang bebas, terbuka atau bukan hamba. Liberalisme adalah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai perkara yang paling utama menurut nilai politik. Seseorang yang menerima fahaman liberalisme ini dipanggil seseorang liberal. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan liberal didefinisikan sebagai bersifat atau berpandangan bebas dan berpandangan terbuka. Dengan kata lain, tidak terkongkong kepada sesuatu aliran pemikiran dan sebagainya. Maksud Muslim liberal. Muslim liberal ini ialah mereka yang menganut agama Islam tetapi perbuatan mereka mengikut kehendak mereka sendiri tanpa memikirkan perbuatan mereka telah melanggar syariat Islam. Golongan ini tidak menunjukkan diri mereka menolak agama Islam, tetapi mereka akan mempertikaikan sesuatu hukum dan berpendapat bahawa perbuatan mereka tidak salah. Kebiasaannya, mereka akan mempertahankan perbuatan mereka dan menolak pendapat mufti dan ulama-ulama. Sebagai amsalnya, isu semasa kini tentang isu kempen yang memperjuangkan hak kebebasan golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender, iaitu LGBT. Kempen ini sudah jelas bertentangan dengan agama Islam kerana bertentangan dengan agama. Jelasnya, golongan Islam liberal mengajak umat Islam kepada penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ilmu akal semata-mata. Seterusnya, perbincangan tentang liberalisme berkait dengan akidah dan hukum. Pemikiran ini dikatakan sesat kerana ia menafikan wujudnya hubungan antara agama dengan kehidupan sehingga membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama. Golongan ajaran ini menjadikan akal sebagai sumber hukum dan asas kepada fahaman liberal. Mereka juga bersepakat mengutamakan logik akal daripada menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis di dalam hujah mereka. Sedangkan dalam Islam, Al-Quran dan Al-Hadis ialah rujukan utama untuk umat Islam. Mereka berusaha membina keraguan dalam kalangan orang Islam dengan menggunakan fakta dan istilah yang mengelirukan atau dengan cara memutarbelitkan fakta dan realiti ajaran Islam dengan gaya dan pemikiran gerakan mereka. Selain itu, hadis berkaitan akidah yang benar iaitu daripada Abdullah bin Al-Amru radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah berpecah Bani Israel kepada 72 kelompok, manakala umatku akan berpecah kepada 73 kelompok, di mana kesemuanya akan ke neraka kecuali satu kelompok.
Mereka bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah golongan yang berpegang kepada ajaranku dan para sahabatku. Riwayat At-Tirmizi. Berdasarkan riwayat hadis tersebut dan riwayat-riwayat lain yang seerti dengannya, para ulama telah membuat kesimpulan bahawa maksud mereka yang mengikut sunnah Rasul dan para sahabat ialah golongan ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah disifatkan sebagai ajaran yang betul, lurus, selamat, jelas dan tiada kekeliruan di dalamnya. Manakala ajaran-ajaran lain selain ahli sunnah wal jamaah disifatkan sebagai ajaran yang keliru, menyeleweng, terpesong daripada ajaran yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Perbincangan yang seterusnya adalah kepentingan dalam mengetahui akidah yang sebenar. Akidah merupakan salah satu cabang dan juga merupakan aspek yang sangat penting bagi seseorang manusia yang bergelar Muslim. Antara kepentingan akidah yang benar kepada agama, masyarakat dan negara ialah bagi memastikan setiap manusia hidup dalam keadaan bahagia dan aman damai. Sekiranya akidah yang benar menjadi asas dalam menjalankan kehidupan harian manusia, maka manusia akan mencapai kebahagiaan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jika seseorang manusia itu tidak mempunyai akidah yang teguh, kehidupan mereka akan porak-poranda dan berlakunya perpecahan antara masyarakat. Manusia dikurniakan akal untuk membezakan hal yang baik dan buruk. Manusia juga dikurniakan hati perasaan dan panca indera seperti mata, telinga dan mulut untuk sentiasa mencari kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara kesimpulannya, akidah yang benar adalah sangat penting dalam membendung fahaman liberal daripada tersebar luas. Akan tetapi, bagaimanakah caranya untuk membendung penularan tersebut? Jadi di sini ianya terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah individu yang bergelar sebagai seorang Muslim. Antara tindakan yang boleh dilakukan ialah melakukan dakwah kepada masyarakat yang telah terjerumus dengan fahaman liberal dan juga boleh melakukan kempen kesedaran akan bahayanya fahaman liberal kepada Islam dan juga memperbanyakkan majlis ilmu seperti di masjid, surau dan institusi lain. Kedua, bagi masyarakat boleh berperanan dalam melaporkan isu-isu liberal yang dilihat kepada jabatan-jabatan yang diiktiraf. Dan akhir sekali adalah negara. Kerajaan boleh mewujudkan akta yang membendung fahaman liberal. Secara ringkasnya, jika kita berganding bahu dalam membanteras penyebaran fahaman liberal, tidak mustahil pada akhirnya kita dapat menghapuskannya 100%. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.